Ni tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Apa Dr. Mujahid tak saman Ahmad Dusuki? Okay, malam ni saya cerita. Now, untuk latar belakang kes saman Ahmad Dusuki ni kepada Mujahid, dia macam ni. Semalam saya cerita, sangat cerita lagi. What happened is, kan itu kes tabung haji jual aset. Okay, jual aset kepada tabung haji kepada orang bukan Islam. Okay. Selepas itu, Ustaz Ahmad Dusuki kata, dia buat dalam satu ceramah, dia kata bahawa aset itu dijualkan kepada orang bukan Islam. Itu dakwaan beliau. Okay. Dia kata dibuat atau di aset itu telah dijual kepada orang bukan Islam. Kemudian dah lebih kurang tahun 2021, masa itu dah tak jadi kerajaan, Mujahid ada keluarkan satu tweet. Dia kata inilah dia pemfitnah, udahlah dia memfitnah sebagainya, beribu orang dah share. Seribu orang share, rupanya betul apa yang Mujahid buat. So Dusuki pun samanlah Mujahid. Okey, masa dia saman Mujahid, masa dia bagi saman Mujahid, mahkamah mendapati bahawa apa yang Mujahid cakap itu betul. Jadi saman itu kalah, Dusuki kalah dalam saman tersebut. Okey, bila dia kalah, dia nak buat rayuan. Bila dia buat rayuan, tak habis rayuan itu, dia pergi mahkamah tinggi, dia kalah, dia pergi mahkamah rayuan, dia tak jadi merayu mahkamah, dia tarik balik rayuan itu, maka dia kalah saman tersebut. Baik. Okey, dah kalah saman tak apalah, dia kalah saman. Okey. Tapi hari ini dia keluar menyatakan, dia keluar satu kenyataan. Now, kita kena faham dahulu kenapa dia kalah saman, tuan-tuan. Okey, kenapa dia kalah saman tersebut? Kita baca, Ahmad Dusuki gagal rayuan saman fitnah terhadap Mujahid. Bekas ahli parlimen Ahmad Dusuki Rani gagal dalam rayuan Mahkamah Tinggi hari Selasa berhubung keputusan Mahkamah Session. Dia mula-mula dikalah kat Mahkamah Session, dia merayu kat Mahkamah Tinggi, kalah lagi. Dia merayu kat Mahkamah Rayuan, tak habis Mahkamah Rayuan, dia tarik balik saman tersebut. Saman fitnah itu berikutan ucapan Mujahid selaku defendant di Twitter pada tahun 2020. Okey, dia kalah. Kenapa dia kalah? Now, sentral kepada kekalahan Dusuki ni adalah, menurut mahkamah juga berpendapat keterangan itu merupakan satu tindak balas terhadap kenyataan plantif Dusuki yang juga penasihat kompleks Darul Tibabun Nabawi itu yang disiarkan di aplikasi YouTube pada Februari. Keterangan itu juga menunjukkan terdapat penjelasan yang dibuat di Parlimen oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terhadap soalan dikemukakan defendant bahawa aset TH yang kurang berdaya saing dipindahkan kepada sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh MOF di Perbadan dan TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Bermakna dalam Mahkamah Session, bila Mahkamah Session memutuskan bahawa tidak ada fitnah dalam kenyataan Mujahid, Mahkamah Session merujuk kepada kenyataan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bila Mujahid tanya sewaktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, adakah aset itu dijual oleh tabung haji kepada orang bukan Islam dan kepada siapa dijual? Muhyiddin Yassin kata, tak. Berdasarkan kepada kenyataan bertulis Perdana Menteri pada ketika itu, maka itulah yang dijadikan alasan oleh oleh mahkamah memutuskan bahawa kenyataan Dr. Mujahid itu bukanlah satu fitnah. Kita dengar kenyataan dan benda ini disebut dalam berita. Okey, kita dengar. KFC raikan Jabatan KFC Jabatan. Berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit dan tidak dikuasai orang bukan Islam. 9 bilion ringgit dan tidak dikuasai orang bukan Islam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kedudukan terkini aset TH pada 30 Jun tahun ini seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi TH setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Perdana Menteri menjelaskan selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan TH, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas iaitu Urus Harta Jamaat Sendirian Berhad yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Oleh yang demikian, TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang bertanya mengenai kedudukan aset terkini tabung haji serta adakah kerajaan terdahulu telah menjual banyak aset TH dan membiarkan TH dikuasai oleh orang bukan Islam. Kerajaan di bawah Menteri Kewangan diperbadankan.
Jadi dah terjawab persoalan tuan-tuan. Dah terjawab persoalan tersebut. Dan daripada kenyataan di mahkamah, kenyataan Parlimen, Perdana Menteri, bekas Mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, inilah mahkamah memutuskan bahawa apa yang disiapkan oleh Mujahid itu bukanlah satu fitnah. Tetapi soalan dia, okey, kalau bukan fitnah, okey, tak apa Lais, dia bukan fitnah. Kenapa Mujahid tak nak pergi saman Ustaz Ahmad Dusuki tu? Kenapa tak nak pergi saman? Kalau betul dia bukan fitnah, kenapa dia tak berani saman? Menunjukkan memang Mujahid ni adalah orang yang takut sebenarnya. Dia sebenarnya penipu, dia jual aset. Dia macam ni tuan-tuan. Kenyataan di dalam video yang saya mainkan semalam, Ahmad Dusuki itu merujuk kepada tabung haji. Dia tak pernah sebut Mujahid. Okay, saya ulang. Apa yang disebut oleh Ahmad Dusuki, Ustaz Ahmad Dusuki di dalam video dia itu merujuk kepada tabung haji. Fitnah dia adalah kepada tabung haji, bukan kepada Mujahid. Cuma dia saman Mujahid di atas respon siapan yang disebutkan oleh Mujahid. Itu saja, itu yang pertama. So, boleh ke Mujahid saman? Tak boleh. Yang sepatutnya boleh saman adalah tabung haji, tapi tabung haji tak saman. Kenapa tabung haji tak saman, Is? Yelah, macam ni nak saman siapan itu 2020. 2020 bukan Mujahid jadi Menteri Agama. Kan dah tukar pada masa itu kerajaan. Video itu keluar pada Mac 2020. Februari macam tu. Kerajaan tumbang Mac. Ujung Februari. Nak saman macam mana? Kalau betul, kalau kerajaan tak tumbang, berkemungkinan tabung haji saman. Tapi tabung haji tak saman. Sebab kerajaan dah bertukar. Now, isu dia tuan-tuan. Sekarang ini, dia tak boleh saman lah. Tak boleh. Tetapi hari ini, saya nak cerita, Ahmad Dusuki sekali lagi mengeluarkan fitnah tersebut. Kita baca kenyataan Ahmad Dusuki daripada page beliau sendiri. Saya cek, saya berjaya capture screen. Saya tak tahu dia dah delete atau tidak capture screen tersebut. Tapi saya berjaya capture screen dan saya letakkan dalam page saya. Saya tak tahu dia delete ke tidak. Dia keluarkan kenyataan ini. Dia kata apa? Tuan-tuan baca. Di dalam mahkamah dunia, ini mahkamah dunia pula, dia main agama tuan-tuan, mengaku bahawa ada aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Di dalam mahkamah, dia kata kat dalam mahkamah ada, dia mengaku tabung haji dijual, aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Dalam kenyataan kat luar, bagi tahu orang lain, aku tak jual kepada bukan Islam. Berbelit molek, belajar dari guru yang suka berbohong. Saya ulam, dia kata. Okay. Di dalam mahkamah dunia mengaku bahawa ada aset dijual tabung haji, aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Dalam kenyataan kat luar, dia kata tak jual. Dia bagi tahu orang lain, aku tak jual. Berbelit, dia kata. Berbelit. Seolah-olah dia kata Mujahid menipu. Dia tak sebut nama Mujahid kat situ, tapi kita fahamlah dia masukkan Mujahid. Now, sebelum ini dia tak sentuh Mujahid. Sekarang dia sudah sentuh Mujahid. Jadi, bolehkah Mujahid saman? Boleh. Di dalam kenyataan itu sendiri yang dia tulis tadi tu, dia telah melakukan dua kesalahan sebenarnya. Kesalahan pertama, dia telah menghina mahkamah kerana mahkamah telah memutuskan, seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Dan mahkamah bersandarkan kepada kenyataan bertulis mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sewaktu 33 bulan PAS dan juga Perikatan Nasional memerintah di dalam Parlimen, di dalam Hansard. Tapi dia kata tak, Mujahid menipu. Pertama, di contempt of court. Kedua, sekarang ini dia telah memfitnah Mujahid. So, saya dah contact Dr. Mujahid Yusof Rawa. Saya kata, Doktor, now it's your time untuk saman. You have to sue. Saya tak contact dia direct lah. Saya beritahu orang dia. Sue, saya kata. Jangan bagi muka dekat orang-orang macam ni. Sue, saman. Sebelum ini, Dusuki, Mujahid tak boleh saman Dusuki sebab Dusuki tak menyentuh pun tentang nama Mujahid. Dia tak sebut Mujahid. Dia tak sentuh tentang Dr. Mujahid ni. Sekarang, dia kata bahawa Dr. Mujahid telah menipu. Dia kata Mujahid telah menipu. Dua kesalahan tadi. Pertama, menghina mahkamah, contempt of court. Yang kedua, dia telah memfitnah Dr. Mujahid. Dia telah memfitnah Dr. Mujahid. So, fitnah ini, boleh tak Mujahid saman? Sekarang boleh saman.
Saya dah contact kawan lawyer saya kata contact Mujahid dan tengah communicate sekarang ini. InsyaAllah kalau dipersetujui Dr. Mujahid, boleh saman. Tuan-tuan, apa dia fitnah yang dilemparkan oleh Ahmad Dusuki ni bukan setakat fitnah dia kepada Dr. Mujahid sebagai seorang Islam. Tapi fitnah yang dilemparkan juga kepada tabung haji. Agensi di bawah yang membawa orang Islam ni, di bawah institusi Islam. Bagaimana dia menggelarkan diri dia seorang ustaz? Dia macam ni lah tuan-tuan. Tak salah kita mengaku salah. Kenapa dia nak drag lagi benda ni? Kenapa dia dah masuk dalam lubang taik, dia selam diri dalam lubang taik tu lagi dalam. Lebih baik dia kata, saya khilaf, saya minta maaf. Dan perkara itu betul. Saya minta maaf dan saya terkhilaf. Dah lah. Habislah cerita. Ini nak sebut mahkamah dunia seolah-olah apa? Dia akan selamatkan mahkamah akhirat. And then satu lagi kenyataan tadi dia kata apa? Saya tak ingat dia kata, Dusuki sindir Mujahid. Dia kata apa? Saya baca. Lepas tarik rayuan di mahkamah, Dusuki sindir Mahathir. Setelah menarik balik rayuan terhadap terhadap bekas Menteri Agama, Ahmad Dusuki dilihat tidak terjejas dengan tindakan. Sebaliknya dia menyindir bekas menteri itu. Dia kata, saya percaya walaupun tuntutan saya ditolak mahkamah, ia tidak sebesar ditolak sebagai calon ahli Parlimen Parit Bunta apabila Mujahid kalah dalam PRU 15 kepada Ustaz Muhammad Misbahul Munir Masuki dari PN. Itu kalah PRU lebih menyayat hati. Akan keadilan pada saya bila saya bermunajat sendiri kepada pelaku yang tidak boleh melaksanakan keadilan Islam. Benarlah, sesungguhnya keadilan itu hanya daripada Allah, katanya. Tuan-tuan, keadilan itu memang daripada Allah. Dan Allah telah campakkan keadilan itu pada muka dia. Allah telah campakkan keadilan itu di depan muka dia. Tapi dia masih lagi memandang seolah-olah bahawa orang lain yang jahat, bukan diri dia. Dia kata, walaupun saya kalah di mahkamah ini tidak sebesar kekalahan Mujahid di Parit Bunta. Tuan-tuan, fitnah itu, kalah di Parit Bunta tu setakat kalah kerusi parlimen. 5 tahun nanti boleh bertanding balik. Tapi fitnah ini dah disebarkan, dah dalam WhatsApp, dalam video, akan kekal selama-lamanya. Ini yang dengar video saya, mungkin baca berita, fahamlah. Yang tak baca berita, yang tak dengar video saya, dia masih percaya. Dia orang masih berpegang tabung haji itu asetnya dijual kepada orang bukan Islam. Dia orang masih percaya kepada fitnah dan masih menyampaikan fitnah tersebut. Dosa yang mana lebih besar? Yang mana kekalahan lebih besar? Kekalahan dia kepada fitnah ataupun setakat kekalahan kerusi? Kekalahan kerusi, kalah kerusi tak ada membawa apa implikasi, kalah je lah. Setakat tak dapat gaji lah sebagai ahli parlimen, itu saja. Tetapi kekalahan kepada fitnah, dan lebih teruk, kalah fitnah tak apalah, kalah lah, bukan kata tak apa, kalah lah. Kalau dia minta maaf, kan itu lebih baik. But on top of dia kalah tu tuan-tuan, boleh pula dia dengan bangga dan egonya mengatakan dia tidak kalah. Ini semua kita bermunajat kepada Allah. Allah campakkan kebenaran itu di muka kamu, and yet kamu tak nak terima kebenaran. Siapa sebenarnya yang telah ditutup hati? Siapa sebenarnya yang telah ditutup hati dia dengan kebenaran? Ya Allah, ya Tuhanku, kita berdoa, ya Allah, janganlah kita ni ditutup hati kita daripada kebenaran. Janganlah sekali-kali hati kita ditutup daripada kebenaran. Dan kerana apa? Bila Allah tutup hati kita daripada kebenaran, di situlah sebenarnya kita ni, kalau dalam satu istilah, ada satu istilah dalam satu istilah agama lah, saya lupa lah nama istilah tu, orang yang dia hanyut tau dalam dunia, dia tertipu dengan dunia ni, dan Allah hanyutkan dia, dan Allah tak bagi petunjuk kepada dia. Kita berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada Ahmad Dusuki ini supaya dia menyedari kebenaran. Kita doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada penganut-penganut PAS supaya mereka melihat kebenaran. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kebenaran, berilah petunjuk, hidayah dan taufikmu kepada penganut-penganut PAS ini, yang mana yang memfitnah, bukan semua lah yang memfitnah ni, supaya mereka sedar akan kebenaran yang sebenarnya. Itulah tuan-tuan, sebenarnya